Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Azizana Alam dan ini Pastikan Sahih edisi Rabu 1 Disember 2021 dan perlu diingat untuk sentiasa menjaga SOP walaupun kelonggaran telah diberikan walaupun sekatan jalan raya tidak lagi dilaksanakan. PDRM masih melaksanakan pemeriksaan di kawasan tertentu seperti di kawasan rehat dan rawat. Ingat kelonggaran yang diberikan hanya terpakai kepada mereka yang sudah lengkap divaksinasi saja. Baik, selain di saluran berita RTM, anda juga boleh saksikan kami melalui YouTube Berita RTM bagi mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih. Anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube dengan carian Berita RTM. Kita mulakan hari ini dengan berita viral. Baik, ini adalah kenyataan terkini daripada Istana Negara. Sri Paduka Baginda menyuruh rakyat agar sentiasa berwaspada dan tidak alpa dalam menjalani aktiviti harian dengan norma baru bagi memastikan penularan wabak COVID-19, khususnya varian Omicron dapat dibandung walaupun tiada kes varian baru ini dilaporkan di Malaysia. Baik, Sri Paduka Baginda turut menasihati rakyat supaya melengkapkan suntikan dos vaksin COVID-19 dan juga mendapatkan dos penggalak ataupun booster dos bagi melindungi dan memelihara kesihatan serta keselamatan diri ahli-ahli keluarga tersayang dan juga masyarakat. Baik, ini adalah liputan vaksinasi remaja Malaysia bagi tahun 12 tahun hingga 17 tahun setakat 28 November 2021. Yang lengkap divaksinasi setakat ini adalah 85.9% ataupun 2,702,748 individu yang lengkap divaksinasi. Baik, ini juga adalah jumlah kumulatif pemberian dos penggalak mengikut negeri dan setakat 28 November 2021 sebanyak 2,232,838 dos penggalak telah diberikan, manakala 5 negeri tertinggi dalam pemberian dos penggalak adalah Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan juga Perak. Dan jika anda menerima janji temu, sila hadir untuk mendapatkan suntikan dos penggalak. Anda juga boleh layari protecthealth.com.my untuk melihat senarai PPV berdekatan untuk membuat pendaftaran janji temu. Baik, ini adalah pemakluman mengenai Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD setakat 30 November 2021 dan sukacita dimaklumkan tiada pelaksanaan PKPD baharu diumumkan serta tiada pelanjutan PKPD dilakukan dan selain itu tiada juga penamatan PKPD yang dimaklumkan setakat semalam. Baik, tular di media sosial bahawa terdapat penularan varian baru COVID-19 yang kononnya dikesan di Perak. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan itu ingin menafikan penularan mesej tular tersebut. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah turut menegaskan setakat ini tiada kes varian berkenaan dikesan masuk ke Malaysia. Baik, polis menerima satu laporan pada Isnin lepas berkenaan video dimuat naik oleh 2 pemilik akaun laman sosial yang memaparkan seorang lelaki bertindak mencuri tiang besi di tepi jalan. Dan menurut Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahaya Hassan, dalam satu kenyataan laporan tersebut dibuat oleh orang awam yang prihatin dengan kejadian itu di Balai Polis Jelapang dan kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Jelas beliau walaupun sudah ditegur namun lelaki itu yang merupakan warga tempatan berusia 41 tahun masih berdegil dan hasil siasatan awal menunjukkan suspek melakukan perbuatan tersebut di sekitar kawasan Manjoy dan Jelapang Ipoh. Tambahnya lagi, polis berjaya menahan suspek bersama rampasan barang kes di sebuah bangunan kosong di Manjoy. Menurutnya, semakan lanjut mendapati suspek memiliki 11 rekod jenayah lampau, pelbagai kesalahan termasuklah jenayah narkotik serta ujian saringan air kencing turut mendapati suspek positif dadah jenis morfin. Suspek seterusnya ditahan reman selama 3 hari bagi membantu siasatan. Katanya lagi, PDRM daerah Ipoh ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Ipoh yang prihatin menyalurkan maklumat perlakuan jenayah sehingga membolehkan tangkapan dibuat dalam tempoh yang singkat.
Parlimen bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM giat melakukan saringan berkala sepanjang persidangan mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14 yang kini sedang berlangsung. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dalam kenyataannya perkara ini bagi memastikan kelancaran perjalanan sidang Parlimen serta mengurangkan risiko penularan jangkitan wabak COVID-19. Menurutnya sehingga kini terdapat 84 kes positif COVID-19 telah dikenal pasti melalui ujian RT-PCR di mana 18 kes adalah hasil dari pra-persidangan Dewan Rakyat pada 22 Oktober lalu. Jelasnya lagi tindakan kawalan dan pencegahan telah pun dijalankan serta kesemua kes telah diasingkan. Katanya lagi dalam kenyataan itu hasil siasatan turut mendapati kes terlibat tiada kaitan epidemiologi dan tiada kluster dilaporkan. Selain itu 41 kes semasa persidangan Dewan Rakyat turut dilaporkan antara 27 hingga 28 November 2021, namun kes-kes tersebut telah diasingkan dengan segera serta tiada kluster dilaporkan. Seterusnya 25 kes dikesan melalui saringan berkala pada 29 November lalu serta kes yang dikenal pasti mempunyai kadar kebolehjangkitan nilai CT value atau nilai ambang RT-PCR antara 13.70 hingga 36.11%. Baik, berikut adalah cara bagaimana anda melaporkan keputusan ujian Kediri COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Yang pertama, buka aplikasi MySejahtera anda. Kemudian, pilih ujian Kediri COVID-19. Seterusnya, pilih option kemas kini keputusan ujian Kediri. Dan langkah berikutnya adalah dengan mengisikan butiran peribadi anda seperti nombor telefon, nama serta email. Pastikan juga anda mengisi butiran alamat dan pilih kit ujian Kediri diperolehi. Dan selain itu, pastikan anda memilih jenis sampel anda serta yang terakhir pilih keputusan ujian dan tekan hantar. Untuk maklumat kesemua keputusan ujian Kediri iaitu positif, negatif atau tidak sah perlu dilaporkan melalui aplikasi MySejahtera. Baik, ini adalah cara-cara atau strategi pengujian COVID-19 kebangsaan. Dan jika anda dianggap sebagai kontak rapat, perlu diketahui bahawa setiap kontak rapat perlu menjalani kuarantin Kediri mengikut tempoh kuarantin yang ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini termasuklah individu yang disahkan negatif dan selain itu anda juga dianggap sebagai kontak rapat jika berinteraksi dengan individu kes positif dalam jarak 1 meter melebihi 15 minit, berinteraksi tanpa pelitup muka serta bersentuhan dengan mereka. Baik, pastikan saya berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya. Hanya melalui kerjasama penuh daripada keluarga Malaysia, peperangan melawan pandemik COVID-19 akan berakhir dengan kemenangan. மதங்கள் கலந்த ஒரு நாடா இருக்கும். விட்டு கொடுத்து பழகிட்டாலே நாட்டிலயும் சரி வீட்லயும் சரி சந்தோஷமா இருப்போம். Kita nak bangkit bersama-sama. Minta semua rakyat Malaysia bersatu. As a family, we should be united. It will help more to maintain a better family.
Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan seterusnya. Media diseru bersama menjayakan konsep keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata media tradisional masih relevan meskipun diasak dengan kehadiran media baru. Media dan wartawan boleh terus memainkan peranan seperti yang telah dilakukan sekian lama, iaitu menyampaikan hasrat kerajaan kepada rakyat. Dalam situasi semasa, media dan wartawan boleh sama-sama menjayakan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan dalam pentadbiran kerajaan hari ini. Kewartawanan tradisional yang melalui proses pengesahan, penyuntingan yang ketat, pastinya menghasilkan berita yang benar atau sahih dan sekaligus membolehkan rakyat memahami konsep sebenar keluarga Malaysia atau dasar kerajaan yang lain. Agenda pemangkasaan ekonomi Bumi Putra terus diberi keutamaan melalui penyediaan pelbagai pakej ransangan dan pelan pemulihan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata inisiatif ini bagi membantu mereka bertahan dan berdaya saing dalam norma baru. Ia turut menjamin usahawan Bumi Putra mampu menerpa kejayaan sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara. Untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan, anda perlu mendapatkan sokongan perniagaan yang ditawarkan oleh kementerian melalui agensi dan pihak berkaitan seperti PUNB bagi membantu anda menjalankan perniagaan dengan lebih terurus. Sokongan kerajaan melalui agensi pembangunan keusahawanan terhadap usahawan melalui penawaran pembiayaan dan pembudayaan keusahawanan amat penting. Saya percaya sokongan ini dapat mewujudkan ekosistem perniagaan Bumi Putra yang cemerlang dan melahirkan usahawan berkualiti. Dan seterusnya, Kementerian Perpaduan Negara KPN dalam perancangan untuk mempertingkatkan kemahiran mediator komuniti sehingga berjaya ke peringkat kaunselor. Ke arah itu, KPN bakal menjalin kerjasama dengan Universiti Islam Antarabangsa UIA dan beberapa buah institusi pengajian tinggi tempatan lain. Kita sedang buat kerjasama dengan pihak Universiti Islam Malaysia untuk kita tingkatkan kepakaran mediator komuniti kita ini, supaya kita akan hantar kursus dan sebagainya supaya mereka dapat ditingkatkan daripada mediator komuniti menjadi para counselors dan kemudian menjadi counselors. Juga kerajaan memutuskan untuk menangguhkan seketika peralihan negara ke fasa endemik berikutan penularan varian COVID-19 Omicron. Menurut Kementeri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Hussein, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Menteri Kuartet COVID-19 sehingga maklumat lanjut mengenai varian tersebut diperolehi. Berikutan itu, kawalan sempadan antarabangsa yang lebih ketat akan dikenakan ke atas negara-negara yang telah melaporkan penyebaran varian Omicron. Mandat diberikan kepada KKM untuk menentukan tindakan-tindakan yang selanjutnya berhubung kait dengan keluar masuk sempadan dan apa jua SOP yang perlu diumumkan. Daripada apa yang kita pantau di rantau ini dan di dunia, kita berada di dalam keadaan yang sama dengan negara-negara yang paling awal memantau dan memerhatikan varian baru ini. Dan ini satu petunjuk yang baik kerana kita berada di atas landasan yang sentiasa mengikuti perkembangan berhubung kait dengan penularan COVID-19 ketika ini. Pendekatan turun padang melibatkan 100 lokasi yang digariskan di bawah aspirasi keluarga Malaysia. Kementerian Wilayah Persekutuan KWP berjaya dicapai. Malah Menterinya Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim yakin pihaknya mampu mencapai melebihi sasaran dalam tempoh yang ditetapkan. Saya meletakkan matlamat untuk turun ke padang satu kali dalam masa 1 hari. InsyaAllah telah pun tercapai lah. Kita akan dapat lebih lagi lah. Sebab wilayah ni terlampau kecil, dia orang kata okey lah. Saya pun kena turun lebih lah.
Cadangan agar pemaju projek perumahan bertingkat atau berstrata membina penghadang yang lebih tinggi bagi mengelakkan risiko kanak-kanak terjatuh dari bangunan sedia diteliti. Jelas Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, ia mungkin melibatkan kos tambahan namun wajar dibincangkan demi keselamatan jangka panjang. Dan ini juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Maknanya kadang-kadang oleh kerana dia akan mendapatkan kos tambahan, tetapi biarlah sedikit kita tambah, tapi kita menyelamatkan ramai rakyat, anak-anak kita. Ini kita akan bincang baliklah, kita teliti balik. Ya. Kita ada bahagian perumahan di kementerian kita dan bahagian kejuruteraan. Kita akan teliti balik dan sebenarnya dalam konteks perumahan ini kita ada 15 agensi yang terlibat dengan sebagai pemain industri perumahan. Jadi kita bukan saja di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, tetapi ada 14 agensi lain lagi. Termasuklah Kementerian Wilayah, kerja-kerja negeri yang harus kita selaraskan. Kalau boleh semua aware, semua sedar, semua mengambil perhatian tentang perkara ini. Dan seterusnya kita akan ke laporan khas yang disediakan oleh sahabat saya Nadir Nordin dengan tajuknya dos penggalak penting atau tidak. Selangkah menuju ke fasa endemik, pelbagai inisiatif dan langkah telah dirangka dan dilaksanakan. Antaranya dengan pemberian dos penggalak atau booster vaksin. Namun, ada yang mewujudkan persoalan dan tanda tanya adakah dos penggalak ini penting ataupun tidak. Ikuti laporan khas dos penggalak penting atau tidak. Kementerian Kesihatan KKM sedia memulakan pemberian dos ketiga atau dos penggalak vaksin COVID-19 kepada orang awam mulai awal Oktober lalu. Menterinya Yang Berhormat Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, kumpulan rentan atau golongan berisiko tinggi yang dikenal pasti KKM akan diberi keutamaan menerima suntikan dos penggalak. Pemberian dos penggalak amat penting kerana berdasarkan data kematian dan data pesakit kategori 5 yang masuk ke unit rawatan rapi ICU, kebanyakannya mereka terdiri daripada golongan terbabit, termasuk warga emas yang mempunyai masalah jantung, kencing manis, hipertensi dan sebagainya. Dan jawatan kuasa kecil teknikal yang dipengerusikan oleh Dr. Kalairasu Peresami, pengarah Institut Pendidikan Klinikal, telah pun mengesyorkan kepada jawatan kuasa jaminan akses vaksin untuk booster dose ataupun untuk dos penggalak yang kita akan mulakan pada bulan Oktober ini. Kita membenarkan heterologous vaccination ataupun vaksin yang boleh dicampur, bukan vaksin yang sama seperti dos pertama dan dos kedua, dan kajian berkenaan dengan keselamatan ini telah pun dilaksanakan. Dos penggalak ya. Masih lagi menjadi persoalan segelintir keluarga Malaysia bila mana ada yang bimbang sampai mengeluarkan kenyataan yang tidak berasas yang mengatakan jika mengambil dos penggalak boleh berlaku terlebih dos. Kita dapatkan pencerahan daripada yang pakar. Kita perlu faham bahawa setiap vaksin yang digunakan perlu melalui badan regulatory kita. Bukan sahaja di negara kita tetapi juga di negara-negara lain. Dan data yang diberikan kepada pihak regulatory adalah berdasarkan kajian. Contohnya untuk kajian dos penggalak, pengeluar telah pun menjalankan kajian ke atas berpuluhan ribu orang di mana mereka menunjukkan di antara tempoh di mana dos penggalak diberi dan juga tahap imuniti iaitu antibody kita diperiksa dan didapati untuk setiap vaksin ini ada tempoh yang sesuai untuk meningkatkan tahap imuniti kepada tahap yang paling tinggi.
Sementara itu, pensyarah di kluster infektomik Institut Perubatan dan Pergigian Termaju Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Kumita Tivadas berkata ada beberapa kes dilaporkan di luar negara membabitkan individu menerima suntikan vaksin yang terlebih dan mereka hanya menunjukkan kesan sampingan sama dengan pemberian dos normal. Tidak ada data menunjukkan seseorang boleh mengalami terlebih dos dengan vaksin. Justeru, dos penggalak tidak akan menyebabkan seseorang terlebih dos. Pakar sudah memberikan pencerahan. Kini kita dapatkan pula respon ataupun pandangan daripada keluarga Malaysia mengenai dos penggalak. Kalau saya sebagai rakyat Malaysia ni, apa saja yang kerajaan Malaysia lakukan, apa saja kerajaan Malaysia cadangkan, saya akan ikut sebab saya percaya bahawa itu yang terbaik untuk kita. Jadi dos penggalak itu sewajarnya lah. Dia tidak merisaukan, selagi mana ia boleh mendatangkan kebaikan, kita boleh ambil. Kita perlu mengambil booster kerana kalau kita lihat pandemik ini masih lagi ada, kan? Jadi untuk kita senang untuk mengadakan aktiviti di luar supaya tidak dijangkiti oleh COVID-19, walaupun tidak diwajibkan, kita perlu mengambil booster ini untuk melindungi diri kita dan melindungi seluruh rakyat Malaysia. Macam mana cara kita interpret bukti kajian tu yang perlu kita tengoklah. Of course, dos itu perlu untuk membantu perlindungan kepada semualah. Saya syorkan semua untuk ambil dos booster tersebutlah. Jadinya kena dos penggalak lah. Betul. Okey, baik. Tepuk dada, tanyalah selera. Semua fakta mengenai dos penggalak telah saya bawakan buat anda semua. Namun, ianya perlu difikirkan. Apabila kita mengambil dos penggalak, bererti kita telah melaksanakan tanggungjawab lindungi diri dan lindungi orang yang tersayang. Ingat, baca info ataupun fakta yang sahih. Jauhi daripada auta berita yang tidak benar. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baik, terima kasih Nadia dengan perkongsian itu. Pastikan sahih beras. Ketika kita akan kembali lagi selepas ini. Hormat menghormati, kasih mengasihi menjadi jalinan utuh sesama kita. Menerima dan memberi umpama keluarga yang saling memahami. Akhlak mulia disemai rapi dalam menzahirkan aspirasi berintegriti. Budaya dijunjung, tradisi dihormati tanpa sepadan kaum atau agama. Adab berhemah menjadi teras komunikasi berlandaskan ilmu serta toleransi. Tiada beza antara kita di bawah satu bumbung negara tercinta. Kenal mengenali serta saling menyayangi tanpa berbelah bagi. Zahirkan impian. Ayo bangkit bersama. Aspirasi keluarga Malaysia. Selain terus mengamalkan SOP, penting untuk kita semua meningkatkan penilaian kendiri demi melindungi diri sendiri dan keluarga Malaysia. Amalkan TRIIS. T. Test. Segera lakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri sekiranya alami simptom. R. Report. Laporkan keputusan ujian pengesanan di MySejahtera. I. Isolate. Lakukan kuarantin kendiri sekiranya positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. I. Inform. Maklum kepada kontak rapat sekiranya anda didapati positif. Maklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. S. Seek. Dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan berhampiran sekiranya anda mengalami gejala berat seperti sesak nafas dan suhu badan terlalu tinggi. Sayangi diri, keluarga Malaysia.
Baik, kita bertemu kembali dan jangan lupa malam ini saksikan Bicara Naratif. Sarawak memilih komitmen parti politik dan aspirasi rakyat bersama Dr. Lucy Sabli Sedelson, iaitu pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, juga bersama Profesor Madya Dr. Stanley Bai Kadam Kiai, iaitu penganalisis politik, jam 9 malam ini. Juga 100 hari aspirasi keluarga Malaysia yang akan diadakan pada 9 hingga 12 Disember 2021 di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC dari jam 9 pagi hingga 10 malam, sertai kami dan rebut pelbagai peluang tersedia. Antara aktiviti yang akan diadakan ialah persembahan kebudayaan, malam aspirasi seni, pameran dan jualan usahawan, galeri pencapaian kementerian, program bantuan bisnes matching, pameran kementerian dan agensi serta IMU Youth. Dan seterusnya, Akademi Seri Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara akan mengadakan program pembangunan keusahawanan Seni Aswara 2021 secara dalam talian di bawah inisiatif Program Kemahiran dan Peningkatan Kemahiran Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, dan program ini menawarkan kursus keusahawanan seni kepada graduan Aswara, belia dan beliawanis serta penggiat seni yang terkesan akibat wabak pandemik COVID-19, dan program ini dapat membantu merapatkan jurang pengetahuan digital dalam kalangan peserta dengan membekalkan asas pemasaran online, mengembangkan rangkaian perniagaan dengan lebih meluas, menguasai ilmu pemasaran terkini dan meningkatkan capaian bilangan pelanggan. Dan program ini akan berlangsung dari 18 hingga 19 Disember 2021 bagi siri 1 dan 21 hingga 22 Disember 2021 dan iaitu untuk siri 2 pada tarikh yang telah disebutkan tadi. Dan program selama 2 hari ini diberikan secara percuma termasuk bantuan bayaran pelan data sebanyak RM150 untuk para peserta. Dan promosi kepada Barisan Harapan yang ingin melawat Zoo Negara. Senarai Barisan Harapan yang boleh mendapatkan promosi ini termasuklah Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia. Baik, jom datang beramai-ramai bagi meriahkan festival usahawan Rise Together di Kuil City Mall, Kuala Lumpur pada 23 hingga 26 Disember 2021. Pendaftaran secara percuma dengan scan di QR Code yang tertera. Tempat adalah terhad. Baik, perkongsian tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini dan jangan lupa untuk terus bersama kami setiap Isnin hingga Jumaat jam 3.30 petang. Dengan itu, saya Azizana Alam. Assalamualaikum.